Malam ni kita sambung pengajian kitab Al-Hikam. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, qaumun aqamahumul haqq li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatihi kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahzura. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatihi kullan numiddu haula wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahzura. Maknanya ada satu kaum di mana Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan mereka itu adalah untuk berkhidmat kepadanya. Dan ada juga satu kaum yang Allah berikan keistimewaan kepada mereka itu dengan kecintaan terhadapnya. Setiap di antara mereka masing-masing numiddu haula, kami kurniakan kepada mereka itu, wa haula'i min 'ata'in, dan satu kumpulan yang lain juga Allah berikan kepada mereka kurniaan. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahzura, dan tidak ada batasan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada mana-mana hamba-Nya. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang saya kasihi sekalian, dalam kata-kata ini, kata Ibn Athaillah, setiap di antara hamba-hamba yang hidup di atas dunia ini, yang melakukan ketaatan kepada Allah, manusia yang hidup di atas dunia ini mempunyai pelbagai kedudukan, pelbagai maqam ataupun kedudukan. Ada orang yang hidup di atas dunia ini di mana Allah Subhanahu wa taala letakkan kedudukan mereka itu, yaitu pada kedudukan al-'ubbad. Al-'ubbad itulah ahli ibadat. Orang ni hidup dia tak ada kerja lain. Dia hanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maqam orang yang hidup mereka hanya berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah maqam al-'ubbad, maqam ahli ibadat. Yang kedua adalah maqam az-zuhad. Az-zuhad adalah maqam ahli zuhud.
Dan yang ketiga adalah maqam ahlut ta'ah wassadat. Maqam orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau lain daripada ini, lain daripada tiga maqam yang disebutkan oleh para ulama adalah maqam al-ubad, maqam az-zuhad dan maqam ahlut ta'ah wassadat. Maknanya kita ni digolong dalam golongan ahlul dunia. Orang yang hidup dia ni hanya mencari dunia. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu. Sesiapa yang inginkan al-ajilah. Al-ajilah maknanya inginkan kenikmatan yang segera. Nak seronok, hidup ni nak seronok, syok, tanpa memikirkan tentang kehidupan akhirat. Allah sebut ajjalna lahu, kami percepatkan. Kalau nak dunia ni kami bagi. Allah tak larang, Allah tak halang pun. Sekiranya orang kafir, orang yang bukan Islam, hidup mereka hanya untuk mencari kekayaan dunia, hidup mereka hanya nak seronok atas dunia, Allah sebut man kana yuridul ajilah, man kana yuridul ajilata ajjalna lah. Siapa-siapa yang inginkan kehidupan dunia, tak apa, silakan. Ajjalna lahu, kami akan berikan kepadanya kehidupan kemewahan dunia. Memang ada orang yang hidup atas dunia ni, dia kata hidup atas dunia kena cari dunia lah. Sebaliknya, man aradal akhirah, sesiapa yang nakkan akhirat, wasa'a fiha sa'yaha wa huwa mu'min, dan sesiapa yang inginkan akhirat, wasa'a fiha sa'yaha, dan dia berusaha ke arah akhirat untuk mendapatkan kenikmatan akhirat, wa huwa mu'min, itulah orang-orang mukmin yang sebenar. Orang mukmin dia hidup di atas dunia ni, buka-buka mata tu dia hanya mencari keredaan Allah. Maknanya dalam kita meniti, kita mencari keredaan Allah, maka kita tidak terlepas daripada tiga maqam yang disebut oleh para ulama, para arifin, yaitu yang pertama maqam al-ubad. Al-ubad maknanya orang yang hanya beribadat kepada Allah. Maka kata para ulama al-abid, al-ubad maknanya al-abid man ya'mal bitahqiqil amal liqasdi tahsilil amal. Maknanya abid, ahli ibadat ni mereka melakukan sesuatu amalan
melaksanakan suatu suruhan Allah Subhanahu wa taala liqasdin, kerana ada tujuan. Matlamat mereka itu tahqiq tahsilul amal, maknanya mereka ada matlamat. Mungkin matlamat mereka beribadat kepada Allah ni mereka nak syurga. Kalau tanya sekalian kita ni, setiap di antara kita ni, syurga nak tak? Semua nak syurga. Bahkan kita kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengajar kita doa, Allahumma inni as'aluka jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuni ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, sesungguhnya aku minta syurga dan kenikmatannya dan perkara yang mendekatkan aku kepada syurga, sama ada melalui perkataan ataupun perbuatan. Memang tidak dinafikan, ada di antara kita dia beribadat. Kalau kita beribadat kerana mengharapkan, kerana syurga, kerana mengharapkan balasan syurga, maknanya kita berada pada maqam abid. Man ya'mal bitahqiqil amal liqasdi atau liqasdin tahsilil amal, iaitu melakukan sesuatu amalan, satu perkara kerana tujuannya untuk mendapatkan suatu cita-cita. Apalagi kalau bukan syurga. Kalau kita beribadat, kita melakukan suatu ibadat kerana Allah, bukan kerana tujuan yang lain. Syurga ni hak Allah. Kita serahlah kepada Allah. Allah nak letak kita ni di mana pun, itu hak dia, bukan hak kita. Jadi hak kita sebagai seorang hamba kepada Allah, kita buat sekadar yang termampu, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nak letak di mana pun, terpulanglah, itu hak dia. Karena hubungan kita dengan Allah, kita bukan hubungan sebagai tujar, sebagai kita kata ahli perniagaan. Hubungan kita dengan Allah bukan sebagai ahli perniagaan, maknanya maknanya kita bayar duit, kita boleh dapat barang. Hubungan dia punya kita dengan Allah bukan hubungan sebagai ahli tujar. Tujar ni maknanya orang bisnes. Orang bisnes ni dia nak untung. Nak untung. Sebab tu setengah orang kata, Ustaz, kalaulah maknanya hubungan kita dengan Allah dalam beribadat bukan seperti kita kata suatu perdagangan, perniagaan. Bukankah Allah sebut dalam Al-Quran, perniagaan, adakah kamu mau aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang menguntungkan kamu? Maknanya bawalah nas-nas Al-Quran. Sebenarnya, hal adlukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada kamu suatu bisnes, suatu perniagaan yang menguntungkan kamu, yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab siksaan api neraka. Itu merupakan suatu targhib. Maknanya nilai yang perlu kita bayar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini.
Itu tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, mana kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hubungan kita sebagai seorang hamba. Kita adalah hamba di mana Allah merupakan Al-Khaliq, pencipta. Bila pencipta ni terpulanglah, dia buat kita. Kita kena ikut suruhan dia, perintah dia. Kita tinggal apa yang dia larang. Dia nak letak kita di mana pun, itu bukan hak kita, itu hak dia. Kita kena terima. Ini maknanya perbahasan dalam maqam abid. Ramai di antara kita ni abid. Ibadat. Kadang-kadang buat ibadat, kita buat ibadat tiru pun ada. Tak belajar pun tiru. Yang kita tengok, yang tiru tu, dia sembahyang, dia ibadat lebih hebat daripada orang yang mengaji. Orang mengaji, orang yang belajar kalah lagi. Ibadat memang boleh kat dia. Orang belajar, kita tengok hari Jumaat. Ambil contoh, hari Jumaat kan. Tok khatib baca khutbah. Tok khatib tengah duk khutbah tu. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Ya. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah, masuk dalam, dia masuk ke masjid. Dia sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sembahyang sunat tahiyatul masjid. Habis bagi salam, dia bangun lagi sembahyang sunat. Sunat apa tu? Sunat mutlak. Saya rasa bukan sunat mutlak, sunat ditolak. Karena sabit dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khatib membaca khutbah memadai dengan kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Man aqama, siapa yang bangun lagi solat untuk kali yang kedua, maknanya batal habis yang solat tahiyatul masjid tu. Habis batal pahala. Pasal apa tu? Pasal dia alim daripada orang yang dia lebih alim daripada orang yang alim. Itu masalah. Ya. Itu sama juga tu. Tengah khatib baca khutbah, tabung jalan. Kutip uncang dia punya bawa katakan. Sedangkan kita bagi isyarat, orang duk sembang. Yang sembang. Kita begitu. Kita yang bagi peringatan, kan? Jangan sembahyang. Jangan cakap. Khatib baca khutbah. Kita nak ingatkan orang sebelah tu. Kali dengan kita. Tak ada Jumaat hari tu. Macam cerita mu'allaf. 3 orang mu'allaf Cina, kan? India, dia orang asli sembahyang. Angkat takbir Allahu Akbar. Kan? 3 orang sembahyang. Tu imam tu dia tolak bagi orang Cina jadi imam. Yang makmum ni dia punya mu'allaf India dengan orang asli. Tiba-tiba tengah duk angkat takbir tu, ada tikus dia lintas. Bila dia tikus tu lintas, yang makmum belakang ni dia bagi tahu ada tikus lintas tu. Orang sebelah yang hak dia tu, orang asli kata sembahyang tak boleh cakap. Kan? Tu imam kata nasib baik aku tak cakap. Maknanya tiga-tiga tu tak sembahyang. Jadi macam itulah. Maknanya beribadat tanpa ilmu. Jadi maknanya situasi kita ke semua ni, dalam kita beribadat kepada Allah, sama ada kita berada pada maqam abid ataupun maqam zuhad ataupun maqam ahlu ta'ah was sadad.
Ni, kita ni. Walau bagaimanapun, kita kena redha dengan kedudukan maqam yang Allah tempatkan. Kita tak boleh, aku ni rasa maqam wali lah sekarang ni. Rasa. Tak boleh. Itu bukan hak kita. Sekarang ni kita, Allah Ta'ala tempatkan kita maqam asbab. Maqam asbab ni maknanya hidup kita dalam kita beribadat kepada Allah, kita mesti kena bekerja. Kita kata aku nak tinggal kerja semua, nak tinggal, aku nak tumpu ibadat. Sedangkan Allah pilih kita, Allah memilih kita dalam kita beribadat kepada Dia, mesti melalui pekerjaan. Kena buat kerja juga. Kita tinggal buang dia punya pekerjaan ni, kita tumpu kepada ibadat. Itu pun salah. Sekarang ni kita berpindah, kita tinggal dunia ni, pekerjaan yang merupakan sebahagian dari ibadat, kita tumpu kepada akhirat. Sekarang ni kita ikut siapa? Tengok orang ibadat, dia tu buat ibadat, tak fikir pasal dunia pun. Kan, ibadat saja. Dia boleh hidup, tak ada masalah apa pun. Kita pun nak tiru dia juga, nak hidup cara tu. Sekarang maknanya bila kita berpindah daripada keadaan Allah letak kita di maqam asbab, kita pindah kepada maqam tajrid. Maknanya kita bukan mengikut kehendak Allah, tapi mengikut keinginan syahwah khafiyah, nafsu yang tersembunyi dalam diri kita. Kita ikut nafsu dah, kita bukan ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibahaskan oleh Ibn Athaillah. Qaumun aqamahumul haqq li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bimahabbatihi. Maknanya dalam melakukan ibadah kepada Allah, ada orang yang Allah letak dia ni, maknanya dia hanya beribadat semata-mata. Hidup dia tak ada kerja lain, ibadat sepanjang masa. Dan ada kaum yang Allah beri keistimewaan kepada mereka, di mana mereka ini mendapat kecintaan, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi yang kita nak? Kita boleh pilih. Kita untuk nak mengetahui sama ada kita maqam ubad, maqam zuhad, ataupun maqam ahlu ta'ah wassadad. Baik. Abid maknanya melakukan sesuatu amalan kerana mengharapkan syurga. Buat ibadat nak syurga. Bukan ibadat kerana syurga. Buat ibadat kerana syurga ni dah syirik dah tu. Kita ibadat kerana syurga, dah jadi syirik. Karena kita telah mempersekutukan Allah dalam tujuan kita. Maknanya, kalau kita melakukan ibadat kerana mengharapkan balasan, itu lain pula. Maknanya, larilah sikit dia punya tu. Kita mengharapkan suatu balasan daripada Allah, yakni syurga. Kita nak Allah bagi syurga kepada kita. Kalau kita beribadat kerana syurga, ini terpesong. Maknanya akidah kita terpesong. Kerana ibadat ini dia kena bersih daripada segala bentuk-bentuk syirik dan syubhah. Tak boleh ada unsur-unsur syirik. Ini yang dibahaskan oleh ulama sufi, ulama tasawuf. Kata Haris Al-Mahasibi, seorang ulama tasawuf, ulama sufi, ulama besar dalam dia punya tasawuf, di mana beliau menyatakan al-amal min ajlin nasi syirkun. Kita beramal kerana manusia ni syirik. Wa
Taraku min ajlihi riya'un, dan meninggalkan kerana manusia adalah menjadi riya'. Itu maknanya yang dia katakan ikhlas ni dia mesti selamat daripada syirik dan juga bentuk riya'. Susah tu. Bukan suatu benda yang senang. Tak senanglah, tambah zaman kita ini zaman yang cukup dahsyat, ujian, dugaan, fitnah zaman kita pada hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Yang kedua, maqam az-zahid ataupun zuhad. Maqam ahli zuhud. Zuhud, makna zuhud itulah orang yang al-farru min wujudil khalaiq fi zahir liyunfaridu himmahu limaulah ala al-awradi bil ghudwi wal asal. Zuhud iaitulah orang yang lari daripada sekalian kewujudan makhluk fi zahir. Pada zahir ni maknanya dia hilang terus makhluk daripada diri dia. Liyunfaridu himmahu, kerana pada ketika itu dia meletakkan satu saja cita-cita dia. Limaulah, itulah dia hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Alal aurat, dengan dia banyak dia berwirid bil ghudwi wal asal, sama ada pada waktu pagi ataupun pada waktu petang. Oh ya, zuhud ni tak ada. Maknanya bukan zuhud ni, dia katakan zuhud ni orang tu dia, kita kata dia tolak buang dunia semua ni. Bukan yang katakan zuhud orang tu dia pakai pakaian baju kasar, kain guni. Sebabnya pernah berlaku di zaman ulama-ulama dulu, ulama-ulama silam, di zaman Imam Al-Ghazali, zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Dia katakan zuhud ni taqasyaf, pakai baju kain kasar macam guni tu, nak tunjuk kata zuhud. Zuhud ni bukan maknanya di segi zahir semata-mata. Sepanjang cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, ada ulama-ulama fiqh, ulama yang maknanya dia rasa diri dia ni sebagai ahli tasawuf. Dia kata Imam Ahmad bin Hanbal ni ulama dunia. Tiba-tiba Allah nak tunjuk datang peminta sedekah. Dia minta dengan ulama yang tuduh Imam Ahmad bin Hanbal ni, maknanya ulama dunia. Datang peminta sedekah, dia minta. Bila dia minta sesuatu, dia kata aku tak ada apa nak bagi. Jadi peminta sedekah tadi dia pergi pula jumpa Imam Ahmad. Imam Ahmad bagi sebahagian daripada harta dia kepada fakir miskin tadi. Maka Imam Ahmad dia kata, di antara aku dan di antara kamu, siapakah yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Adakah orang yang menuduh aku ni, maknanya ulama dunia, yang membantu orang yang susah, orang yang miskin, lebih baik, ataupun orang yang tidak memberi apa-apa lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita berada, kita boleh bantu orang, itu baik. Karena makna zuhud ni bukan tolak dunia. Maknanya zuhud ni kita terima seadanya apa yang Allah kurniakan kepada kita. Tidak ada sikit pun sifat ketamakan terhadap apa yang ada pada orang lain. Itu zuhud. Apa yang ada kita redha. Izhad fima
aidin nas yuhibbukan nas. Maknanya zuhud ni orang lain ada kita tak rasa pun teringin apa yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan kita lebih redha. Kita suka dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izhad fi aidillahi yuhibbuka Allah. Mana kita zuhud dengan apa yang ada pada Allah, nescaya kita akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kita semakin dalam ni, nanti kita akan sampai dia bau bagi kita macam kulit lah, bau kulit, isi dia ada lagi dalam nanti. Sekarang kita nak kenal dulu kita ni duduk sekarang ni, apakah benar kita seorang abid? Apakah benar kita adalah seorang ahli zahid, ahli zuhud? Apakah benar kita ni termasuk di kalangan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-ta'ah was-sadad. Al-ta'ah was-sadad, yakni orang yang diberi keistimewaan di mana Allah kasihkan kepada mereka. Karena kasih, orang yang sampai kepada maqam mahabbah, kasih Allah kasih kepada mereka ni, yang pertama muhibbun. Muhibbun, orang mana mereka orang yang dikasihi. Wal arifun, dan mereka adalah orang yang arif. Dan al-wasilun, mereka ni orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni darjat. Bila saya teringat guru saya, Syekh Muhammad Zakiyuddin Ibrahim. Saya terima tarikat Syazaliyah Muhammadiyah. Dia Syekh Zaki dia selalu sebut likulli maqamin maqalun. Likulli maqamin maqalun. Bagi setiap maqam, bagi setiap kedudukan, maknanya dia ada kata-kata dia, ada ukapan, ada ukapan dia. Maknanya ukapan, kata-kata dia punya orang yang maqam tinggi tak sama dengan orang yang maqam awam. Maqam orang awam macam kita ni tak sama. Kata-kata mereka, kata-kata yang keluar daripada mulut mereka tu tak sama. Sebab tu bila kata-kata yang dikeluarkan daripada mulut para arifin muqarrabin, maknanya dia perlu kepada huraian. Dia perlu kepada huraian sebab mereka bercakap, kalam yang keluar daripada mulut mereka adalah keluar daripada batin, daripada hati mereka, bukan ikut nafsu. Tarikat ni maknanya Allah sebut dalam Al-Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum turhamun. Allah sebut wa anna hadza sirati mustaqiman, dan bahwasanya inilah jalanku mustaqiman, jalan yang lurus. Mustaqim maknanya jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati, inilah jalanku. Yang lama-lama tasawuf dan tarikat. Mustaqiman, jalan yang lurus. Fattabi'u, kena ikut jalan tu. Wa la tattabi'u subul, jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, kelak kamu akan berpecah. Kalau kita pilih jalan-jalan lain daripada jalan Islam, berpecah. Kalau Islam saja yang menyatukan,
Walaupun berbeza di segi mazhab, tapi kita bersatu atas Islam. Jadi yang katakan tarikat ni maknanya jalan. Jalan untuk mengenal Allah. Jalan untuk mengenal Allah ni macam-macam. Macam-macam cara. Untuk nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik. Dalam satu kitab yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, Al-Ashbah wan Nazair. Dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair, kita ashbah, kita jarang belajar kita ashbah ni. Sebab orang belajar kita ashbah ni orang nak jadi qadi, orang nak jadi mufti. Sebab dia tu dalam tu dia ada kaedah-kaedah fiqh. Macam mana kita nak istinbat hukum. Kitab tu. Jadi Imam As-Suyuti beliau menegaskan bahawasanya seseorang yang dia tidak mampu untuk mengawal nafsu dia dan dia tidak memahami jalan untuk dia beribadat kepada Allah, untuk mendekatkan diri dia kepada Allah kecuali melalui tarikat, maka wajib dia bertarikat. Wajib kena melalui kaedah tarikat. Dan tarikat ni dia bukan kita kata dia macam mazhab jugalah. Dia macam mazhab juga tarikat ni. Cuma jalan yang digunakan kaedah, kita bahasa yang moden ni orang kata tarikat, apa dia tarikat? Tarikat ni maknanya method. Kalau orang buat dia punya kajian penyelidikan segi kajian ilmiah, sama ada kita nak guna dia punya method dia punya kualitatif ataupun kuantitatif, macam tu dia method. Dia tekan tarikat ni method, nak guna method apa? Kita nak sampai kepada kajian, nak dapat dia punya suatu kajian kita tu, kita nak guna kaedah apa? Method apa? Kualitatif ataupun kuantitatif. Jadi kita nak sampai kepada Allah, nak guna method apa? Ini maknanya tarikat ni method. Metod bahasa Melayu. Maknanya metodologi, kaedah. Maknanya kaedah. Yang katakan tarikat ni kaedah untuk nak sampai kepada Allah. Tapi tak semua tarikat tu betul. Yang ni takut. Saya nak terima tarikat dengan Syekh Zaki tu 3 tahun. Saya ikut dia 3 tahun. Nak terima tarikat kena bagi nama dulu. Bukan semua boleh masuk. Kita kata pihak ni Syekh Zaki dah ni. Boleh terima jazah tak? Dia punya sanad Syekh Zaki ni, dia mak dia di sebelah Sayyidina Husin. Sayyidina Husin, dia pak dia ni nasab sampai kepada Sayyidina Hasan. Dia punya tu titik baris dia. Jadi sanad kita terima tarikat tu dia sampai tu Syekh tarikat tu, pengasas Abu Hasan Asyazali. Ni kitab yang kita baca, kita mengaji ni, pengasas ni. Yang kita kan dia ni pun, ini pun kita dia punya Ibn Athaillah ni, dia pun mengikut tarikat Syazaliyah. Ni asal ku cerita awal Ibn Athaillah, dia ulama fiqh. Dia ulama fiqh, orang yang kuat menentang tasawuf. Dia lawan tasawuf, dia berdebat dengan Abu Hasan Asyazali. Dia berdebat sampai dia tak boleh nak jawab. Terpaksa akur dan dia sanggup terima. Sanggup terima dia punya iktiraf Abu Hasan Asyazali sebagai guru dia. Dan dia belajar dengan Abu Hasan Asyazali sehinggalah dia menjadi seorang ulama yang hebat. Ibn Athaillah Al-Sakandari. Dia semayang di belakang Abu Hasan Asyazali. Dia semayang di belakang. Abu Hasan Asyazali baca satu ayat. Tiba-tiba Ibn Athaillah ni dia terlintas. Apa yang dibaca oleh dia punya Abu Hasan Asyazali. Maksud ayat ni macam ni. Maksud ayat ni macam ni. Maksud ayat ni macam ni. Semayang, ada beberapa orang yang semayang di belakang dia tu. Selesai dia bagi salam, dia pusing ke belakang.
yang nak boleh dia nak iktiraf Abu Hasan Syazali ni. Abu Hasan kata, aku tengok muka kamu, aku tengok pada muka kamu, aku dapati ketika sembahyang tadi terlintas dalam hati kamu benda ni sekian. Yang sebelah ni pula terlintas sekian. Semua mengaku betul. Macam dia orang heran, macam mana boleh tahu? Siapa yang bagi tahu? Sebabnya orang yang macam ni dia bercakap dengan hati. Hati dia orang ni jernih, kasyaf. Firasat mereka ni firasat yang benar. Karena itu saya sebut fattaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutilah akan firasat orang mukmin kerana mereka itu melihat dengan nur cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Firasat orang mukmin ini dia tepat. Yang katakan orang mukmin, orang yang ikhlas sungguh dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sikit lagi. Panjang ni. Maknanya dalam beribadat kepada Allah, orang yang maqam tinggi ni maqam mahabbah. Kalau kita buka kitab Ihya Imam Al-Ghazali, kalau nak tuan-tuan perempuan nak jadi ahli tasawuf sungguh-sungguh, maknanya saya syorkan tuan-tuan kena belajar, bukan baca sendiri. Jangan baca sendiri. Baca sendiri jadi lama lain pula ni. Nak kena belajar, kena khatam kitab Ihya tu. Kitab Ihya Imam Ghazali tu kena khatam sungguh. Sebab masalah tasawuf ada dalam tu. Kita nak buang dia punya masalah, kita nak selesai masalah kita tu. Dia kena, itu kata guru saya, itu adalah kunci kepada ilmu tasawuf. Yang pertama, kitab Ihya kena khatam. Wajib. Yang kedua, mesti dia kena khatam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi. Kitab Azkar nipis je. Lebih kurang tebal ni je lah. Al-Azkar. Habis dah. Baca. Yalah, maknanya kita nak ke mana? Hidup kita ni, kita tak ada ke mana pun. Kita semua kita akan kembali. Kita akan kembali kepada Allah. Carilah dunia melangit mana pun. Suatu hari kita akan balik. Kita akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kena cari, kena ada persiapan, persediaan untuk kita kembali kepada Allah. Maknanya ada maqam mahabbah yang dibincang, yang dibahaskan oleh Imam Al-Ghazali, iaitulah maqam muhibbun, maqam ma'arifun dan maqam wasulun. Ni tiga-tiga maqam ni tinggi ni. Ketiga-tiga maqam muhibbun, maqam arifun dan maqam al-wasilun, maqam ni tinggi. Maqam ni tinggi. Kita boleh sampai tak? Lah, kalau Tuhan nak bagi. Kalau Tuhan nak bagi kepada kita ni, tak mustahil. Allah boleh buat. Sebab semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sesuatu pun hak kita. Baik. Apa dia dikatakan maqam muhibbun? Muhibbun maknanya man asarahu ala kulli syai'. Itulah mereka yang mengutamakan Allah atas segala-galanya. Kalau orang cinta, orang tu dia cinta. Kalau dia cinta sesuatu benda, ada banyak barang atas dunia ni, tapi dia cinta, dia suka satu benda, yang lain dia tak tengok dah. Betul tak? Kita pun sama juga, kan? Kalau kita nak sungguh benda tu, yang lain tak nampak dah. Yang ni juga mata kita nampak elok. Orang bagi tahu ada lagi yang elok. Tak, yang ni juga elok. Jadi orang yang maqam muhibbun ni, maknanya dia tak nampak dah yang lain. Kita kata ni, sedap.
Kan? Sonok. Dia rasa kelazatan dia apabila dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya maqam muhibbun man asarahu ala kulli syai'in. Yaitu mereka yang mengutamakan Allah lebih daripada segala-galanya. Maqam muhibbun. Dan yang kedua maqam arif. Maqam arifun man syahidahu fi kulli syai'in. Maqam arif iaitu maqam arifin, iaitu mereka yang melihat Allah. Maknanya mereka melihat setiap sesuatu ni tidak ada yang wujud melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita bila tengok dia punya dunia tu, kita akan tengok buah durian tu, kan? Kita akan nampak rasa isi dia manis apa semua, kan? Kita punya tasawur, gambaran dia punya prospek yang kita nampak macam tu. Tapi orang ni bila dia tengok apa pun, dia tengok tak nampak dah. Dalam hati dia hanya nampak Allah Subhanahu wa taala dah. Ini maqam arifun man syahidahu fi kulli syai'. Mana Tuhan ni maknanya ada di mana-mana. Tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tasawuf ni dia pecahan daripada satu benda aja. Daripada kalimah la ilaha illallah itu je. Tapi daripada situ dia pecahan dia tu luas. Pecahan la ilaha illallah tu luas. Kita setakat tahu mengucap, tapi maksud dia dalam, dia jauh. Maknanya musyahadah kita ni setakat mengucap dua kalimah syahadah. Mereka ni musyahadah. Musyahadah maknanya mereka menyaksikan. Mereka menyaksikan dengan akal. Mereka menyaksikan dengan hati mereka bahawasanya tidak ada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak ada yang lain, hanya Allah Taala jua. Jadi dia sembahyang nak ingat apa dah? Yang lain tak wujud, sembahyang dia ingat apa? Tak ada ingat yang lain. Dia akan ingat Allah saja. Ini yang katakan maqam arifin. Maqam arifin orang ni tidak akan ingat yang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nak letak Allah dalam hati susah. Susah. Tambahlah zaman kita, Allah Akbar. Bangun-bangun pagi, buka handphone dulu. Kan? Belek handphone. Belek menatang tu dulu. Kan? Tak rosak. Itu semua melalaikan. Tengok, dunia dia semakin hebat. Dia semakin canggih. Kan? Handphone ni bukan kata budak-budak ya. Orang tua kata lebih dah budak-budak ni. Lebih dah budak-budak ni. Kan? Anak-anak remaja ni tak apalah. Tapi pak dia lagi sekan. Tak tahulah. Dan yang ketiga, maqam mahabbah adalah maqam wasilun. Wasil maknanya sampai. Iaitulah may yughni bihi an kulli syai'. Orang yang sampai kepada Allah, dia tidak berhajatkan kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia dah sampai kepada Allah, nak apa lagi? Maknanya yang paling tinggi sekali siapa dia? Yang paling tinggi sekali siapa dia? Paling tinggi sekali siapa dia? Allah. Bila dah sampai kepada Allah, apakah kita akan perlu lagi kepada yang lain? Yang lain itu bawah. Tu maknanya kita nak sampai pada maqam mahabbah, kita nak hadam dia punya muhibbun, kita nak hadam arifun, dan kita nak maqam dia punya, nak hadam dia punya alwasilun. Tak apa, tuan-tuan boleh tanya. Dia ngaji ni, tasawuf ni macam itulah. Bila sampai kepada maqam wasilun, itulah
yang disebut oleh ulama sufi, ulama tasawuf sebagai ahlul ijtiba wal ikhtisas. Ijtiba ni maknanya orang yang terpilih. Orang yang terpilih dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terpilih saja, orang yang khusus. Tapi macam mana hidup mereka? Cara kehidupan mereka ni macam mana? Ha? Cara kehidupan tak sama. Ha? Tak sama seperti dengan kita ni. Mereka ni hidup tak ada apa. Mereka hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Hidup mereka ni untuk Allah. Mereka hanya mengutamakan Allah. Mereka hanya melihat Allah. Dan mereka tidak perlu kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hati kita ni duk perlu nak minta kepada manusia, banyak lagi berhajatkan kepada manusia, maknanya jauh lagi lah tu. Tak sampai lagi lah, jauh lagi lah tu. Orang yang sampai kepada Allah ni dia tak perlu lagi benda-benda lain. Kalau dah sampai dah kepada Allah. Bahkan hati dia bila mana dia lupa kepada Allah sesaat, mana dia akan rasa kecewa, dia akan rasa sedih. Dan orang yang macam ni, sebagaimana kata Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, ra'aitu rabbi tis'atan wa tis'ina marrah. Kata Imam Abu Hanifah, sampai satu maqam, sampai satu tahap, dia kata, sesungguhnya aku melihat Tuhanku. Aku melihat Allah sebanyak 99 kali. Aku tengok Allah. Aku tengok Allah. Maknanya, setiap hari aku tengok Allah, aku melihat Allah. Tis'atan wa tis'in. 99 kali. Layaklah maqam tu Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad dia kata seandainya satu malam aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya aku jadi kafir. Allah. Kalau satu malam aku tidak bertemu Rasulullah, aku jadi kafir. Maknanya tiap-tiap malam dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pernah tengok Rasulullah? Mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah kata dalam satu hadis, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamathalu bi. Sesiapa yang dia bermimpi melihat aku, faqad ra'ani, maka sesungguhnya dia benar-benar melihat aku. Fa inna syaitana la yatamathalu bi, kerana sesungguhnya syaitan itu tidak dapat menyerupai dengan rupa aku. Syaitan tak boleh nak rupa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Karena Rasulullah itu daripada nur ni cahaya. Syaitan daripada api. Api tidak boleh membentuk kejadian cahaya. Kerana cahaya itu terlalu kuat, hatta ketika nak dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, nak naik ke Sidratul Muntaha, Jibril pun tak boleh naik ke puncak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan, diangkat naik, menunjukkan, menggambarkan bahawa maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah maqam yang tertinggi. Memang kita teringin sangat nak tengok Rasulullah.
Kalau boleh tengok Rasulullah, Masya Allah, nikmat yang paling besar. Karena saya sekali dalam hidup saya dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang saya ingin untuk kali yang kedua untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nur, satu cahaya yang tak pernah saya gambarkan. Manusia yang paling hebat, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang saya kasihi sekalian. Jadilah kita umat yang kasihkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada jalan lain, tidak ada siapapun yang dapat menyelamatkan kita, melepaskan kita, memberi syafaat kepada kita kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Di sini sekadar inilah dulu kuliah yang dapat saya kongsi dengan tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat pada malam ini, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi pada bulan yang akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqrinna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.